Kita akan berbicara berkenaan pertingkatkan keselamatan bekalan makanan negara, dan seperti yang kita sedia maklum, pelbagai dasar dan juga inisiatif telah diperkenalkan, telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk mengukuhkan jaminan keselamatan negara, khususnya bagi pihak Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan MAFI telah melaksanakan pelbagai kaedah untuk memperkasakan agro makanan dalam negara. Ya, dan bersama dengan kita untuk perincian selanjutnya, kita kenalkan iaitu Datuk Azulita Salim selaku Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik Datuk. Dan sebagai permulaan mungkin boleh kongsi apa antara cabaran yang dihadapilah oleh sektor pertanian dalam industri makanan untuk memastikan pengeluaran makanan mencukupi pada masa kini dan akan datang. Datuk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada RTM lah atas undangan dalam SPM pada pagi ini, kepada Sophie dan juga Menawar ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Sebenarnya dalam sektor agro makanan ni kita memang tak boleh larilah daripada cabaran yang perlu kita hadapi. Di Malaysia kita mempunyai faktor cuaca lah yang agak tidak menentu, dengan berlakunya hujan, banjir, kemarau dan sebagainya adalah menjadi satu cabaran utama kepada peladang, peternak, nelayan dalam penglibatan mereka di dalam sektor pertanian ni. Di antara cabaran-cabaran lain lah yang saya kira yang perlu ditekankan jugalah adalah kita ni ada tanah ya. Tanah, kita mempunyai tanah yang luas. Kalau di dalam statistik tanah terbiar kita dalam 103 hektar, 103,103 hektar yang terbiar, namun kita tidak boleh bertanam berikutan daripada struktur tanah yang tidak sesuai untuk dilaksanakan aktiviti pertanian. Bergunung ganang, ada bukit, lurah dan sebagainya. Jadi memerlukan peruntukan yang besarlah untuk kita bertanam ya, untuk kita laksanakan perubahan infra yang sesuai. Kita juga mempunyai cabaran-cabaran seperti pertanian ni dia tak glamour. Dia banyak di antara orang-orang yang terlibatnya lebih menjurus kepada orang-orang yang telah berusia. Peladang-peladang kita 85% daripada peladang-peladang adalah peladang yang telah berusia, berumur lebih daripada 55 tahun. Sementara kita juga dengan berlakunya COVID-19 ya, dengan konflik Rusia dengan Ukraine ini telah menyebabkan cabaran utamanya adalah apabila kos pengeluaran dalam aktiviti pertanian telah meningkat. Harga baja, harga input pertanian, harga racun telah meningkat disebabkan oleh kesukaran mendapatkan material asas ya, untuk kita mengeluarkan racun itu sendiri. Saya juga perlu lihatlah, perlu tekankan jugalah bahawa kita mempunyai cabaran dalam isu yang sama dalam pertanian ini apabila berlakunya manipulasi orang tengah. Peladang kita ya, kalau disebut tentang MAFI, tentang LPP ya, LPP ini badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian. Dan industri makanan yang penglibatannya lebih menjurus kepada memastikan peladang-peladang, memastikan institusi pergerakan pertubuhan peladang ini dapat bergerak dengan baik dan boleh menghasilkan makanan untuk rakyat kita lah. Jadi cabaran-cabaran yang sebeginilah yang menjadi menyebabkan kita agak terhad dalam kita melaksanakan aktiviti pertanian. Kita dah dengar sebenarnya banyak cabaran yang dihadapi khususnya bagi industri agro makanan, khususnya dari pihak LPP sendiri. Jadi berdasarkan cabaran-cabaran yang dinyatakan itu tadi, Datuk, apa antara peranan LPP sendiri bagi menghadapi ataupun menyelesaikan isu-isu ataupun permasalahan yang timbul ini? Ya, baik. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, LPP adalah sebuah badan ataupun agensi yang lebih menjurus untuk menguruskan, menyelia, memantau dan membangunkan peladang-peladang yang menjadi pengeluar makanan. Jika di dunia ya, statistik yang kita ada adalah lebih 500 juta
peladang ataupun pengeluar makanan adalah daripada peladang-peladang yang kecil-kecil ni. Jadi kalau di negara kita, di Malaysia, kita mempunyai lebih kurang 1 juta peladang yang juga peladang kecil yang bergiat, yang terlibat dalam pertanian secara kecil-kecilan, bawah daripada 2.5 hektar lah keluasan aktiviti tanah. Jadi dengan adanya dasar agro makanan 2.0 dan LPP juga telah mengeluarkan pelan korporat kita sendirilah yang menjadi subset kepada dasar agro makanan. Jadi penglibatan LPP yang memfokus kepada peladang-peladang ini kita nampak adalah dengan melalui pembangunan peladang-peladang. Kita ada teknologi, kita ada agensi teknikal, tapi siapa yang nak mengeluarkan? Peladanglah yang akan mengeluarkan. Jadi semua yang kita laksanakan ini berbalik kepada peladang-peladang lah yang menjadi pengeluar, nelayan yang menjadi penangkap ikan dan sebagainya. Jadi pendekatan yang kita laksanakan, peranan LPP adalah lebih kepada kita nak memperkasakan pertubuhan peladang. Kita nak memperkasakan ahli-ahli peladang supaya mereka boleh melaksanakan aktiviti mengeluar makanan dan dalam masa yang sama meningkatkan pendapatan mereka sendirilah, meningkatkan taraf hidup mereka. Inilah di antara faktor-faktor yang menjadi faktor utama kita lah dalam kita melaksanakan agenda pengeluaran makanan kita. Baik. Dan Datuk, sebelum ni dalam bajet 2022 iaitu kerajaan telah mengumumkan peruntukan RM1.7 bilion bagi subsidi industri pertanian dan perikanan dengan RM1.5 bilion bagi subsidi benih, baja, harga dan juga padi. Jadi bagaimana melalui peruntukan ini dapat memberi manfaat besar kepada pemain industri khususnya bagi meningkatkan lagi momentum pengeluaran makanan negara? Terima kasih Sophie. Peruntukan yang dinyatakan tadi 1.7 bilion kan. Kita memang di kementerian lah, kementerian telah mengagih-agihkan peruntukan tersebut kepada jabatan dan agensi. Dan bila kita kata tentang pengeluar makanan ini terbahagi kepada dua sebenarnya Sophie. Okay. Satu adalah pemain industri yang private yang swasta yang melaksanakan aktiviti pertanian pada skala besar. Dan lagi satu adalah peladang-peladang yang kecil yang saya nyatakan tadi 2.5 hektar. Kecil lah dia punya aktiviti pertanian yang walaupun kecil tapi sebenarnya peladang-peladang ini adalah 1/3 menjadi pengeluar makanan. Maknanya kalau makanan 200% kita keluarkan, 1/3 hasilnya dikeluarkan daripada peladang-peladang kecil. Jadi LPP dia menjurus kepada menjaga peladang-peladang kecil ini tadilah. Jadi peruntukan yang diluluskan kepada MAFI dan juga seterusnya kepada LPP telah pun kita gunakan dalam program pembangunan kita, program pembangunan usahawan peladang. Umpamanya kita mempunyai program-program seperti peladang ni, kalau peladang baru, peladang muda, kita ada program-program smart farming, kita ada program pengeluaran sayuran, buah-buahan. Kita juga ada program industri asas tani kan, mengeluarkan kuih dan sebagainya lah, yang berasaskan kerepek dan berbagai lagi. Selain daripada itu, kita juga telah menggunakan peruntukan tersebut bagi tujuan kita bangunkan pertubuhan peladang kita. Pertubuhan peladang ni dia seperti koperasi lah, lebih kurang. Dia punya spirit tu adalah spirit koperasi. Ahli-ahli peladang mengeluar, menghasilkan makanan, dan pertubuhan peladang adalah organisasi yang kita jaga supaya boleh menjaga kebajikan dan memberi perkhidmatan kepada peladang. Jadi keseluruhan rantaian nilai, umpamanya mereka ingin mengeluarkan makanan, mengeluarkan sayur, tempat mereka pasarkan sayur adalah di pertubuhan peladang sebagai pemasak, dan kita juga akan membangunkan dan menggunakan peruntukan-peruntukan tadi untuk kita menaik taraf keperluan untuk pemasaran, keperluan untuk sejuk beku kan, bilik sejuk beku dan seterusnya untuk
untuk grading dan PAS akan keluar. Jadi ini adalah di antara peruntukan-peruntukan yang kita gunakan bagi tujuan menyumbang kepada pengeluaran makanan. Bila kita bercakap berkenaan menyumbang ataupun kita meningkatkan lagi hasil pengeluaran makanan dalam negara ini, pastinya kita tidak boleh lari kepada penggunaan teknologi pertanian moden, dan juga mungkin pemain-pemain industri juga perlu terlibat dengan R&D, Research and Development, untuk mereka terus berinovasi, bukan saja dapat mengurangkan tenaga kerja, malah juga untuk meningkatkan lagi hasil pengeluaran. Jadi bagaimana Datuk melihat keterlibatan pemain-pemain industri kita kepada teknologi pertanian moden pada ketika ini? Saya sememangnya kita tidak boleh nafikanlah keperluannya kita untuk melaksanakan aktiviti pengeluaran makanan melalui penggunaan teknologi. Sememangnya di MAFI sendiri kita mempunyai agensi Mardi yang khusus untuk melihat bagaimana teknologi terkini dalam kita membantu kita dalam menghasilkan hasil yang lebih tinggi daripada hasil yang biasa, yang average yang telah diperolehi. Namun penglibatan swasta sebenarnya perlu bagi membantu negara dalam memastikan teknologi ini dapat dilaksanakan dengan seefisien yang boleh lah. Kalau dulu umpamanya kalau saya bagi contoh mudah saja, petani-petani kita, pertubuhan peladang kita apabila mengeluarkan sayur-sayuran, cili, rock melon, buah-buahan, sayur berdaun, mereka tanam di atas tanah, dan dengan faktor cuaca yang tidak menentu akan menyebabkan hasil berkurang. Namun dengan adanya penglibatan pihak swasta yang telah berinovasi lah, penglibatan Mardi, jabatan-jabatan teknikal, telah menyebabkan kita telah ada precision farming. Pertanian secara tepat. Bila nak letak baja, bila nak letak racun, tak letak berlebihan, cost efektif, dan akhirnya kita dapat menghasilkan hasil yang lebih tinggi daripada biasa. Jadi penglibatan swasta dalam memastikan teknologi ini sangatlah kita perlukanlah dan sangat kita alu-alukanlah. Okey, saya sangat setuju dengan pernyataan Datuk tadi, bukan saja penglibatan swasta tapi penglibatan semua pihak sangat penting untuk kita bersama-sama membantu kerajaan memperkasakan industri agro makanan dalam negara untuk kita mengurangkan kebergantungan kita kepada import makanan daripada negara-negara luar. Betul. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Zulita Salim selaku Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih. Rincian tersebut.